Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia kepada adik-adik pemain-pemain hoki seluruh Malaysia ni lah. So untuk topik kedua berkenaan dengan posting saya dekat Facebook tempoh hari. So video kali ini kita akan sembang santai berkenaan dengan kita punya tubuh badan. Kita punya tubuh badan, apa yang diperlukan kita untuk menjadi pemain hoki yang lebih baik di masa akan datang. So kita pecahkan kepada tiga subtopik kat sini. Yang pertama kita fokus on kita punya physical, yang kedua kita punya nutrition, yang ketiga kita punya recovery. So ketiga-tiga benda ni penting untuk tubuh badan kita supaya kita boleh jadi pemain hoki yang lebih baik pada masa akan datang. So kita pergi kepada topik yang pertama, iaitu kita punya physical aspect. So untuk physical ni, so adik-adik atau pemain-pemain kena tahu, so untuk menjadi seorang pemain hoki yang lebih baik, apa benda yang diperlukan oleh badan kita untuk mencapai tahap fizikal yang bagus untuk masa akan datang. So satu contoh yang dekat sini kita boleh tengok adalah endurance run. Endurance run sebaik korang macam 5km, 10km. Adakah benda ini baik ataupun tak untuk pemain hoki? So yes, bagi saya lah, so endurance run ni bagus untuk pemain hoki supaya mereka mendapatkan satu rentak larian yang mana dia akan maintain sepanjang tahun. So kalau kita pergi ke selection atau kita pergi ke perlawanan, so kita punya rentak larian tu kita maintain, kita tak ada terlalu penat, tak terlalu rasa macam body kita terlalu tak boleh buat tu, tak boleh buat ni kan. So kita memerlukan endurance ni. So next one is apa yang adik-adik atau pemain-pemain kena tahu. Kita sebagai pemain hoki, apa yang kita perlukan daripada aspek fizikal? So yang pertama, kita perlukan kekuatan bersama bola. Maknanya kita perlukan kekuatan bersama bola untuk maintain kita punya possession dekat dalam padang tu nanti masa kita bermain apa semua. Dan yang kedua, kita perlukan explosiveness. So kita perlukan benda ni untuk memenangi bola dalam situasi 50-50. So dan adik-adik kena tahu, kita sebagai pemain hoki, kita memerlukan speed, kita perlukan kelajuan untuk mengejar pemain, untuk berlari balik bila kita hilang bola. Selain daripada itu, kita memerlukan agility untuk kita react apabila sesuatu arah diubah serta-merta dekat dalam perlawanan. So kita memerlukan speed, endurance juga untuk recovery di antara kita punya sprinting punya larian. So kita perlukan mobility untuk reduce kita punya risiko injury. So kita perlukan core stability untuk keep kita punya balancing. Kita perlukan kecepatan, quickness untuk kita punya footwork. So ini adalah perkara-perkara yang penting daripada aspek fizikal, supaya adik-adik tahu nanti bila selepas ini untuk membuat latihan, kita tahu apa yang patut kita buat untuk jadikan kita pemain hoki yang lebih baik. So kalau kita ada benda-benda ni yang macam saya cakap tadi, insya-Allah kita akan jadi pemain hoki yang lebih baik, dengan adanya speed, dengan adanya agility, dengan ada endurance run, dengan ada kekuatan. So yang kedua ni berkenaan dengan nutrition, pemakanan kita. So pemakanan kita, adakah kalau kita tengok selama ni, adakah kita punya cara pemakanan kita, tabiat pemakanan kita betul ataupun tak? So adik-adik boleh tahu kita punya bentuk badan sekarang, kita punya shape badan kita
adakah diperlukan untuk menjadi sebagai seorang pemain hoki ataupun tak. So banyak application yang ada dekat handphone sekarang ni. Kita boleh tengok kita punya shape badan kita sama ada ia ideal ataupun tak, sebab dia akan bagi tahu antara kita punya berat badan dengan kita punya ketinggian, adakah kita punya bentuk badan kita tu ideal untuk kita ataupun tak. So kalau tak ideal, dia akan tulis mungkin lemak berlebihan ataupun terlalu kurus. So adik-adik boleh tengok dekat situ untuk tahu lebih lanjut apa yang diperlukan untuk tubuh badan kita bagi menjadi pemain hoki yang lebih baik. So bab segi nutrition tadi, so apa pemakanan yang adik-adik pemain-pemain perlukan untuk dapatkan kita punya energi ni supaya kita boleh pergi kepada maksimum bila kita berlatih ataupun kita pergi ke kejohanan. So adik-adik kena tahu bila masa kita perlu makan untuk tempoh perlawanan. Contoh kalau game kita pukul 5 petang, pukul 6 petang. So kita punya waktu makan tu pukul berapa, dan kita kena tahu apa yang patut kita makan untuk mendapatkan tenaga bagi kita boleh perform dekat dalam game ataupun latihan tersebut. So kita tak boleh lah nak cakap game pukul 5, pukul 4 kita pergi beli apa, pergi beli McDonald, kita pergi KFC. So tabiat tu akan membantu daripada kita punya kerosakan tubuh badan kita untuk menghadapi sesuatu latihan ataupun perlawanan. So kita kena jaga benda tu. So mungkin kita perlukan protein, kita perlukan nutrition tambahan. So macam kita punya untuk mendapatkan kita punya tenaga tu supaya kita boleh untuk mendapatkan tenaga supaya kita boleh beraksi dengan lebih baik untuk masa akan datang. Okay, so daripada segi recovery, aspek yang terakhir, aspek yang berkenaan dengan recovery. So adik-adik kena tahu bila waktu kita kena recovery badan kita daripada semua benda ni. So bila kita dah training penat-penat, apa yang perlu kita buat selepas itu? Adakah kita kena mandi ais, kita kena dapatkan kita punya nutrition tambahan. So itu perkara-perkara yang berkait dekat dalam recovery punya aspek. So kita tak boleh cakap lepas kita, contoh kalau kita pergi main game yang kita pergi main kejohanan yang berstructurekan carnival, based on the carnival punya format. So kita tahu hari Isnin kita ada game, hari Selasa kita ada game, so hari Rabu kita ada rest day, hari Khamis kita ada game, hari Jumaat kita ada game. So 4 hari game, 1 hari rehat. So macam mana kita nak recovery daripada situasi itu? Apa benda yang kita patut makan? So selepas game hari Isnin tu kita patut buat apa? Selepas dia habis game tu kita buat apa? Kita mungkin boleh mandi ais, kita boleh buat recovery session. So banyak-banyak benda yang melibatkan aspek recovery ni. Mungkin kita boleh ambil kita punya peralatan yoga, peralatan untuk fitness. Kita boleh guna roller form untuk recovery balik kita punya muscle supaya kita tak burn out untuk second game pada hari Selasa tu nanti. So hari Rabu, hari rest day, kita kena tahu apa benda yang kita patut buat. So ini adalah aspek-aspek yang penting dalam mendapatkan tubuh badan seseorang atlet tu supaya dia boleh beraksi dengan lebih baik pada masa akan datang. So bila kita cakap pasal perkara ni berkenaan dengan kita punya tubuh badan, berkenaan dengan kita punya fizikal, berkenaan dengan kita punya nutrition, berkenaan dengan kita punya recovery, kita tahu. So kita tak boleh buat benda tu semua dalam satu masa yang sama. That's why kita kena ada program yang berstruktur. So kita kena tahu bila kita nak buat strength program, bila kita nak buat physical program, bila kita nak buat high intensity program, bila kita nak pergi ke padang untuk berlatih. So dekat padang tu macam mana tempo latihan tu, macam mana cara latihan tu dijalankan. So kita kena tahu banyak benda dekat sini. So sebab kita tak nak bila
bila kita share, bila saya share hari ni apa yang diperlukan untuk tubuh badan, besok pula adik-adik atau pemain-pemain pergi buat dalam masa satu hari. Besok juga pergi buat gym, besok juga pergi jaga makan, apa makan yang ada kita makan. So lepas tu besok juga nak buat recovery, nak buat ni. So kita kena ada structure. Hari Isnin contoh, ini contoh yang saya bagi. So hari Isnin kita buat apa pagi? Kita buat endurance pagi 5km. Contoh saja, lepas daripada 5km tu pukul 10 pagi contohnya lah, kita pergi buat apa? Kita pergi buat gym. Okay, so lepas tu kita punya pemakanan daripada pukul 7 sampai pukul 10 tu apa patut kita makan sebelum kita buat gym. Dan pukul 12 lunch hour apa kita patut makan. So pukul 4, pukul 5 kita punya pitch session, kita punya session padang. So apa tempoh latihan. So lepas daripada session padang tu, apa yang patut kita buat? Mungkin recovery session. So sedikit-sedikit kita kena structurekan kita punya program ni supaya kita dapat satu bentuk badan ataupun satu body yang memang diperlukan untuk pemain hoki. So dengan adanya benda ni, kita boleh jadi pemain yang lebih baik dan kita boleh bantu kita punya sukan hoki dekat Malaysia ni supaya kita boleh jadi lebih bagus untuk bersaing dengan negara-negara lain. Okay, so dan adik-adik kena ingat, bila kita fokus on kita punya body, kita punya program, bila kita structurekan balik kita punya program, kena ingat jangan cuba untuk lakukan dengan terlalu banyak. So kita takut nanti you all akan burn out, body you all akan burn out, langsung tak boleh training, dan dia akan mendatangkan apa? Dia akan mendatangkan kita punya risiko injuries tinggi. So bila kita injured, dah tak boleh main hoki kan. So kita dah tak boleh buat apa-apa. So lagi boring nanti dekat rumah. So better structurekan betul-betul supaya badan kita tak berisiko untuk injury. So kita makan betul-betul, tabiat pemakanan kita tu kita kontrol, kita tengok apa yang patut kita makan, apa kalori yang diperlukan untuk tubuh badan. So bila kita buang balik kalori tu, so apa yang perlu ditambah baik untuk kita dapatkan balik kita punya tubuh badan ni supaya ready untuk berlatih, ready untuk pergi ke kejohanan. Okay, so untuk video kali ini saja yang saya ingin terangkan berkenaan dengan tubuh badan kita, apa yang diperlukan untuk tubuh badan kita supaya kita dapat menjadi pemain hoki yang lebih baik. Okay, so kita akan berjumpa lagi pada video berikutnya, iaitu video berkenaan dengan topik yang ketiga. Topik yang ketiga ni berkenaan dengan kita punya topik yang ketiga ni berkenaan dengan kita punya tactical. So kita kena apa yang diperlukan untuk pemain hoki ni supaya kita boleh jadi lebih baik. So kita akan jumpa insya-Allah untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia.